kita belajar bagaimana nak guna total F equal to MAC dan fahamkan centripetal force. Okay, saya guna semula soalan vertikal. Okay, katakanlah lagi sekali ada satu objek diikat dengan tali dan dia dipusing secara vertically. Nanti dia pusing pun jadilah macam ni lah kan, membulat tu. Okay, saya lukis kat tempat tu dulu, katalah di point A. Okay, lagi sekali kita ulang balik sambil cuba memahami apa itu FC. Okay, kita pun lukislah kan, weight, ada tension. Okay, jadi kita pun apply lah second law, iaitu total FC equal to MAC. Okay. Jadi kita buat apa? Kita totalkan FC kita. Ada berapa FC kita? Ada dua kan? Iaitu T dan W. W ialah mg lah. Okay. AC ialah V square over R kan? Okay. Jadi kalau kita susun, T sama dengan N V square over R tolak dengan mg. Nah, T di mana ni? Di A. Kan? Okey, boleh setakat tu? Boleh sir. Boleh Kalau ada sir. soalan terus tanya. Okey. Saya nak test awak faham ke tak? Kenapa T dan mg? W lah ni. Sebab T dan W adalah menepati ciri-ciri centripetal force. Iaitu centripetal force secara umumnya, definition dia ialah force yang menyebabkan objek ni bergerak secara membulat dan sentiasa menuju ke center of motion. Okay. Jadi dalam kes ni FC kita ialah 2. Okey, katalah di B. Okey, kita label lah. Ini ialah mg. Ini ialah T. So kita apply second law, iaitu total FC equal to MAC. Jadi apakah FC kita? Tension sir. Tension je, iaitu so tension apa? Tension B lah kan. Tension B sama dengan mv square over R. Okay, dah. Katalah objek tu berada di C pula. So kita label juga weight sentiasa ke bawah dan T gitu. So di point C kita pun apply second law juga, iaitu total force FC equal to MAC. Dan siapakah FC kita? T dengan W sir. Okey, T dan W, tapi W kita bubuh negatif sebab dia berlawanan dengan arah acceleration. Jadi kalau kita susun C sama dengan mv square over R tambah dengan mg. Okey, boleh? Boleh sir. Satu lagi, DD pula. Sir. DD. So, kita label dulu. Weight mg ni tension. Okay, jadi kita apply juga total force equal to FC. Jadi siapakah total force kita dalam kes DD? T je sir. T juga kan. Jadi T sama dengan, kita dah buatlah equation untuk untuk 4 tempat, iaitu DTA, DB, DC dan DD. Okay. Cuba tengok kan. Antara 4 poin ini, iaitu point DA, DB, DC dan DD, yang manakah nilai tension yang paling besar sekali? Soalan kedua, tension DB dengan DD sama tak? Sama. Sama kan? So yang tak samanya hanya 2 tempat je, iaitu A dan C. Okay, soalan saya seterusnya ialah
antara di point A and point C, soalan saya ialah yang mana tension paling tinggi? C, sir. C. Sebab apa C? Sebab T tu dia ke arah centripetal force, lepas tu W tu dia melawan centripetal force je. Jadi tension dia makin tinggi di tali tu. Okey, itu dari segi ulasan fizikal lah kan. Tapi dari segi matematiknya kan, mestilah TC ni tinggi sebabnya dua benda ini kita buat apa? Tambah. Kita tambah kan. Orang kata dua ungkapan kan. Dua ungkapan iaitu MV square over R, kita tambah dengan MG. Makin bertambah-tambah lah. Yalah, betul sir. Tapi cuba tengok di TA. Apa kita buat? Tolak. Kita tolak. Katalah MV ni 10, yang ni MG ni 5. Jadi berapa? Jadi 5 kan, 10 tolak 5. Tapi DC 10 campur 5. 15. DB dengan DC 10, masing-masing 10 kan. Jadi tension DB dan DD sama nilai dia, itu 10 contohlah nombor ni. Tapi DA dan C tension dia A 5, 10 tolak 5, tapi DC 10 tambah 5, 15. So kita dapati bahawa tension di point C is higher than di point A. Jadi sebab itulah saya kata tadi dalam lecture note tadi, kat mana tali mungkin akan putus, kalaulah linear circular motionnya, dia akan putus di point paling bawah. Sebab kat situ tegangan tali tinggi, untuk tali tu putus tinggi. Lagi sekali, apa yang saya cerita kat awak ni, awak tak belajar pun DP/dt. Tapi saya cerita juga untuk menunjukkan bahawa bila awak masuk PhD nanti, awak akan jumpa, tapi poinnya ialah satu sahaja, iaitu memahami apa itu FC. Okey? Okey sir, boleh. Senang je kan sebenarnya. Kita macam cerita cek tempat lah. Siapa tak faham tanya. Okey, kita pergi kes kedua yang awak tak belajar, conical pula. Okay. Conical mesti dia kon lah kan. Conical kon lah. Macam mana nak bagi bentuk gini? Ni maksudnya ada tali kita ikatkan ke pemberat, lepas tu kita pusing dia secara horizontally. Bila kita pusing secara horizontally, dia akan jadi macam kon lah. Bentuk macam kon, siapa tak tahu kon kan? Kon aiskrim ke, kon yang buat penanda jalan. Tak. Jadi cuba kita tengok in term of circular motion, walaupun awak tak belajar ni, macam mana nak buat equation dia. Kita mulakan dengan lukis lah kan. Kita lukis MG kan. Ingatkan dulu cek tempat. Kita lukis W, N, T dan F. W dah lukis dah. N tak ada pun. Okay, tension. Tapi sir dalam chapter ni tension sama weight je kan ada sir? Dalam conical ni weight dengan tension je lah yang kita lukis. Mungkin soalan lain lagi. Macam contoh yang tadi. Weight dengan tension juga. Cerita kereta ada friction, ada normal, ada weight. Jadi benda tu kita dah sedia maklum di cek tempat lagi. Maknanya kita jangan mengada-ngada force yang tak ada. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Ingat cek tempat dulu. Boleh Syahin? Boleh sir. Okay. Jadi tension ada, lukis dah tension. Friction tak ada. Macam tu lah. Ingat balik cek tempat. Bila kita lukis macam ni, nanti akan ada kan, saya telah disebutkan. Dah ada sudut ni. Bila ada sudut, akan ada apa? Akan ada TY dan TX. Nanti objek ni pusing-pusing macam ni lah kan. Pusing secara horizontally. Jadi disebabkan dia ada komponen X dan komponen Y, kita kena buat dua lah. Iaitu kita buat total Fx equal to apa kan? Ingat dulu kan. Total Fy equal to apa? Okay, sorry.
kosong pula dah. Okay. Total fx equal to apa? Kita belajar ada dua je law kan? First law dengan second. Equal to MA, sir. Kenapa MA? Dapatnya MA. Sebabnya bila objek gerak secara membulat akan ada pecutan ke center kan? Oh ya, ya. Yang kita kata nama pecutan itu ialah AC. Jadi kita tak boleh bubuh nama A saja. Kita kena bubuh AC. Dan X kita bukan FX tapi lah FC. Cumanya cerita FC ni dalam arah X je. Kita gantilah arah X tu dengan centripetal force. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, sekarang ni lepas dah boleh, kan ni kita totalkan FC. So, dalam gambar rajah ini, siapakah FC kita? Tension, sir. Tension mana? Tension ada 3 tension. TX. Bagus. TX. TX lah FC kita kan. Sebab tu saya suruh awak faham definition. FC ialah force yang menyebabkan objek tu move in circular motion dan force itu sentiasa ke center of motion. Jadi kenapa kita tak ambil T, kenapa tak ambil TY tapi kita ambil TX? Sebab TX lah yang center of motion. Jadi the only FC kita dalam kes ini ialah TX. Okay, V square over R. Okay, apa itu TX? TX ialah T sin theta equal to mv square over R. Inilah equation yang paling penting untuk awak kena create. Lepas tu apa nak buat lepas tu bergantung kepada soalan. Sir. Ya. Saya tak faham yang kenapa dia punya sudut tu dekat TY bukan dekat TX. Kan selalunya dekat TX. Kan, sir? Okay, ni kita selalu buat soalan gini kan. Kita buat dulu chapter 4 tu kan. Ini chapter 4 dulu Kita pun label theta kat sini. So bila kita label TAY kan, TAX kan kita ambil sudut kat sini sebab yang ni sama kat sini. Jadi TAY ialah TA cos theta. TAX ialah T sin theta. Oh, faham saya. Ingat saya pesan apa di chapter 1? Saya kata apa dia? Siapa tak tahu resolve, cari segitiga. Itu ayat yang saya selalu ulang sangat-sangat berkali-kali dan berulang-ulang. Jadi nanti dia akan bagilah sudut objek ni macam ni kan. Jadi kita gunalah, kalau nak cari TX kita kata apa? Kita buat cari segitiga. Ni T, ni TY, ni TX. Data kat situ. Ingat tu ayat saya tu. Saya selalu pesan banyak kali, ulang banyak kali tu ayat tu. Siapa tak pandai resolve, cari segitiga. Lepas cari segitiga, apply lah teorem Pythagoras. Boleh Okey, semua? boleh sir. Okay. Jadi, sebab dalam soalan ini, kita ada dua komponen iaitu komponen X yang mewakili FC-nya dan satu lagi kita kena buat untuk komponen Y. Jadi sekarang ni, untuk komponen Y, total F mesti sama dengan apa? Dia ada dua dia kan law, kita ingat kita belajar cek tempat. Apa tadi? Soalan saya ialah untuk Y komponen ataupun soalan saya ialah untuk F komponen kita dah ambil dah total F equal to MAC. Kan ni untuk komponen Y pula yang saya bulat warna hijau tadi. Nak guna law mana? Mestilah first law.
First law. Sebab tidak ada pergerakan dalam arah Y. Dia cuma bergerak dalam arah X, iaitu arah centripetal force. Jadi dalam arah Y mana dia main turun naik macam tu. Cuba awak ambil lepas ni, ambil tali satu, lepas tu awak letak ikatlah gelas ke apa, pusing macam tu. Adakah gelas tu nanti akan naik turun naik? Dia tak akan jadi gitu. Dia akan bergerak secara horizontally. Cak elok-elok lah, nanti pecah. Jatuh pecah gelas tu. Boleh faham ke kenapa equal to zero ni? Boleh. Okay, lepas dah tahu dah law mana, kita pun buat macam cikgu tempat lah. Iaitu totalkan semua force dan arah Y. So ada berapa force dan arah Y? 2 sir. Dua kan? Iaitu TY dan MG. So akan jadi TY tambah dengan negatif MG equal to 0. Jadi TY adalah T cos theta tolak MG sama dengan 0. Mungkin soalan ni dia tanya cari tension. Jadi kalau nak cari tension, kita gabung lah. Kita buat macam ni ke, T sama dengan MG bahagi cos theta. Lepas tu masuk T kat situ. Macam-macam lah soalan boleh tanya. Tapi apa yang kita nak buat bergantung kepada apa yang tanya lah. Tapi yang poinnya ialah kita boleh create equation berdasarkan law kita itu. Jadi inilah penting, buat equation pertama, buat equation kedua. Apa yang kita nak solve lepas tu bergantung pada soalan lah. Mungkin soalan kata cari velocity, mungkin soalan kata cari radius dia, mungkin soalan tanya cari tension. Tu bukan soalan lah. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah kita menggunakan law yang betul dan kita apply centripetal force itu. Dalam kes ni centripetal force kita ialah Tx. Untuk Y component dia equal to 0 sebab tidak ada pergerakan dalam arah Y. Boleh faham? Boleh sir. Jadi sebenarnya lagi sekali saya nak kata vertical ke conical ke awak tak belajar. Awak hanya belajar horizontal sahaja. Tapi saya nak katanya horizontal ke, conical ke, vertical ke, kena faham apa itu FC. Lepas dah faham apa itu FC, buatlah equation, ikut consider siapakah FC kita. FC yang sama dengan arah AC, dia akan jadi positif. Yang berlawanan dengan arah AC, negatif. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, kalau boleh, kita jawab soalan yang ada kaitan dengan silibus kita, iaitu kita hanya belajar horizontal sahaja.